Arhamar Rahimin, walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Guru, seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, sama-sama kita melafazkan terlalu amat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas suatu kesempatan yang masih lagi Allah kurniakan dan anugerahkan kepada kita semua, untuk sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah untuk hadir ke rumah Allah beribadah kepada Allah. Yang saya yakin tak perlu saya sebut lagi sekali pada tuan-tuan, kerana kita sahaja merasai, ya, masing-masing kita merasai betapa saat-saat kita berjauhan dengan rumah Allah. Bagi orang yang ada cinta, ada rindu, ada keyakinan, ada keimanan kepada Allah, sudah tentu terlalu amat terasa. Dulu kita belajar 3 kali aja Jumaat. Betul ya? Sekarang ni dah berapa kali tuan-tuan? Samalah saya dengan tuan-tuan pun. Kadang-kadang rasa hari Jumaat rasa tak ada nilai diri kita. Selalunya kita bertemu Allah di rumah Allah, sujud, rukuk kita kepada Allah. Tapi akhir-akhir, ya Allah takdirkan hidup saya, hidup tuan-tuan dalam buku catatan amalan kita, terlalu amat banyak kita tidak hadir solat Jumaat dengan sebab yang diterima tuan-tuan sekalian, kerana itu adalah fatwa hasil daripada muzakarah alim ulama kita di Malaysia. Walau bagaimanapun kita rasa ralat, dalam buku catatan kita terlalu amat banyak tidak hadirnya saya dengan tuan-tuan ke rumah Allah di hari Jumaat. Dan hari-hari yang kita lalui selama hampir setahun tuan-tuan sekalian, berjauhan kita dengan rumah Allah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ya, pada pagi ini saya nak teruskan lagi pembacaan kitab Haqaiq An-Tasawuf, ya, Hakikat Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu taala. Tapi saya pilih dalam banyak-banyak kitab ini satu tajuk, iaitu zikir, dan beberapa siri kuliah online, ya, saya ringkaskan kepada tuan-tuan berkait dengan fadilat-fadilat ataupun kelebihan-kelebihan zikir. Ada kitab yang tulis sampai 100. Dalam buku kita ni ditulis 43. Jadi pada kuliah online ni tuan-tuan sekalian, saya dah ringkaskan pada tuan-tuan. InsyaAllah pada pagi ni saya nak baca tajuk terakhir dalam bab ni, ya, dan insyaAllah kita khatamlah pagi ni sebelum Ramadan. Nanti lepas Ramadan kita baca kitab lain lah tuan-tuan. Baik, untuk pagi ni ada satu tajuk yang terakhir dalam buku ni berkait dengan zikir, iaitu wirid ahli sufi serta dalil tentangnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan, kerana kehidupan kita di akhir zaman ini susah untuk kita layak disebut ahli sufi. Dalam Islam ni tuan-tuan, dia ada beberapa istilah. Antaranya disebutnya ialah ahlul Quran, ahlul zikir. Ahlul Quran disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatu, orang yang mahir dalam bidang Al-Quran, ahlul Quran. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, di antaranya seseorang itu untuk layak disebut ahli Al-Quran, iaitu orang yang kita nak terjemah apa tuan-tuan? Kalau ahli persatuan tahulah, nak terjemah tu dalam bahasa yang lebih tepat, dalam bahasa Melayu kita, sehingga disebut ahli Al-Quran. Tetapi kalau mengikut Imam Ghazali, sesiapa yang dalam hidup dia baca satu juzuk satu hari, paling-paling kurang dia khatam sekali sebulan, dia akan ditermasuk dalam ahlul Quran. Dan ahli Quran ini ahlullah, dia adalah ahli Allah. Ini pun susah juga kita nak terjemah ni tuan-tuan. Ahli Allah wa khassatuh, dan orang yang istimewa di sisi Allah. Khassah, orang yang khusus di sisi Allah. Ada juga dalam Al-Quran disebut ahlu zikir, fas'alu ahla zikri. Ada juga disebut ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dan di sana juga dalam istilah-istilah Islami ada yang digelar ahli sufi, iaitu orang yang belajar ilmu tasawuf dan beramal dengan ilmu tasawuf sehingga suci, bersih, tulus, jujur, silik, benar jiwa dia dengan Allah, maka dia disebut ahlus sufi. Cuma tuan-tuan, menjadi perbahasan. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang khilaf, ada sebagainya. Ada yang tak terima langsung ilmu tasawuf ini. Ada ustaz-ustaz pun kata ilmu tasawuf ni ilmu
Tak payah tuan-tuan, tak payah kita sebut lagi sekali lah. Bahasa yang diguna tak sepatutnya, tak selayaknya. Cuma ulama-ulama termasuklah Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala, dia kata kalaulah kita tak setuju nak bagi nama ilmu itu adalah ilmu tasawuf, kita bagilah nama ilmu apa pun. Cuma persoalan yang paling besar, isi yang paling kandungan yang paling utama ialah berkait dengan penyucian jiwa. Kalau kita nak bagi nama ilmu tazkiyatul anfus, ilmu penyucian jiwa, maka orang yang sentiasa fokus dalam menyucikan jiwa dia, maka disebut ahlus sufi. Kerana sufi ini salah satu daripada perkataan safi, iaitu perkataan menyucikan, suci, bersih. Okeylah tuan-tuan, maka di sana orang-orang ahli sufi ni dia ada wirid dia. Macam tadi kita baca wirid tadi bersama dengan imam kita tadi. Kita ni ahli apa ni yang baca wirid tadi? Maka ahli sufi dia ada wirid dia. Okeylah tuan-tuan, kalimah wirid. Kalimah wirid, saya dengan tuan-tuan tadi kita sama-sama berwirid. Salah satu daripada sunat ba'da salat, mengikut Imam Syafi'i, dia ada sunat sebelum solat, sunat semasa solat, sunat selepas solat. Maka sunat selepas solat antaranya ialah doa dan wirid, sunat. Tak payah. Itulah tuan-tuan kadang-kadang dia jadi bergaduh. Nak wirid tak nak wirid? Bid'ah ke tak bid'ah? Sunat. Sunat ni tuan-tuan buat dapat pahala, niat kerana Allah. Tak wirid. Tak nak tuan-tuan bangun terus keluar, nak balik ke rumah, tak ada masalah juga. Itu selesai masalah tuan-tuan. Baik, perkataan wirid bahasa Arab sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Misbah, ianya dalam istilah lain disebut wazifah. Kalau kita baca maksurat ni dibahagi dua, wazifatul kubra, wazifatul sughra. Selalu tuan-tuan baca yang kubra ke yang sughra? Selalu kesama dengan saya tuan-tuan. Baca yang sughra. Sughra ni asal makna kecil, kubra asal makna besar. Jadi dalam bacaan maksurat dia ada wazifah kubra, bacaan yang besar, iaitu bacaan yang panjang. Ada wazifatus sughra, bacaan yang ringkas. Selalu saya baca yang itulah tuan-tuan, yang ringkas. Kesama. Ke langsung tak baca, tak apa juga tuan-tuan, tak ada masalah. Baik, maka saya ulang lagi sekali, apa makna wirid yang kita sebut tadi, wirid. Selalu juga kita dengar perkataan aurat. Ingat dulu kumpulan, ada kawan-kawan kita yang Al-Arqam, dia ada aurat Muhammadiyah, diharamkan ya. Ingat dulu tuan-tuan sekalian ya, aurat Muhammadiyah. Baik, apa beza wirid dengan aurat? Wirid adalah perkataan satu, aurat adalah banyak. Ada orang ni tuan-tuan, dia beramal dengan banyak wirid. Ada wirid pagi, ada wirid tengah hari, ada wirid petang. Maka dia ada satu buku kecil, maka buku kecil itu disebut aurat, himpunan wirid-wirid. Okeylah. Apa maknanya? Wazifah. Apa maksud wazifah? Sesuatu bacaan yang tersusun atau seumpama dengannya. Macam kita baca tadi, ada susunan dia. Boleh juga nak baca yang lain pun tuan-tuan sekalian. Nak baca mana dulu? Ayat kursi dulu. Boleh juga. Tak nak baca ayat kursi, nak terus ila hadratin Nabi Al-Fatihah, boleh juga. Tapi kita baca ikut susunan tadi. Itulah yang dikatakan wirid. Selesai tuan-tuan sekalian. Yang ini tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dah faham sangat dah, sebab kita dah hafal dah ya? Kita dah baca dah tiap-tiap hari. Baik, perkataan ini dikaitkan oleh golongan sufi dengan zikir-zikir yang diberikan oleh syekh kepada muridnya agar berzikir menggunakan zikir tersebut pada waktu pagi selepas solat subuh. Maka ada wirid ahli sufi. Apa wirid ahli sufi? Ialah bacaan zikir-zikir yang diterima oleh syekh, yang syekh bagi pada dia, mengikut waktu, mengikut bacaan, bilangannya berapa, dan salah satunya dibaca waktu pagi ba'da subhi, ba'da salatu subhi, selepas solat subuh, dan petang iaitu selepas solat maghrib. Petangnya ada dua tu, selepas solat asar dan selepas solat maghrib. Cuma sikit tuan-tuan, kita nak ada nota kaki di sini dalam buku kita ni. Kalau yang ada kitab muka surat 256 tu saya baca. Baik, hukum zikrullah selepas solat subuh. Tadi kita solat subuh, apa hukum kita baca zikir tadi? Ni dah faham dah tuan-tuan sekalian, dia dah tahu dah. Di antara amalan paling afdal, yang paling baik selepas solat subuh, ialah menyibukkan diri dengan berzikir mengingati Allah. Amalan paling, kalau tuan-tuan tanya selepas solat subuh ni saya nak buat apa Ustaz? Nak baca Quran?
duduk relax sekejap tunggu solat apa? Solat duha ke ataupun solat sebelum duha tu. Baik, maka katanya ialah zikrullah. Ingat Allah, berzikir pada Allah. Ianya khilaf dengan sangkaan setengah manusia yang menganggap membaca Al-Quran selepas solat subuh ialah lebih aula dan afdal. Ada juga satu pihak mengatakan lepas solat subuh baca Quran itu lebih afdal. Ini kerana banyak hadis. Tapi bagi pendapat para ulama dalam kitab ni, yang lebih aula, yang lebih utama ialah kita ingat Allah, berzikir pada Allah. Nak zikir apa? InsyaAllah dia akan senarai sikit, tuan-tuan sekalian. Baik, antara hadisnya ialah wa an Sayyidina Anas bin Malik, ia daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-fajr, sesiapa yang telah selesai solat ni, telah selesai solat fajar, ia solat subuh, fi jama'atin, solat subuh itu secara berjemaah, summa qa'ada, kemudian setelah selesai solat secara berjemaah tadi dia duduk, dia tak bangun, tuan-tuan sekalian. Macam tadi ramai yang bangun keluar, ya? Mana ramai duduk lagi ke yang keluar tadi? Tak ada masalah, tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu, macam tuan-tuan sekarang ni duduk dulu ni. Sebab Nabi kata summa qa'ada, duduk. Yadhkurullah, masa dia duduk ni dia berzikir kepada Allah. Macam ni sekarang ni, tuan-tuan. Ni sekarang ni tuan-tuan tak baca subhanallah mungkin, tuan-tuan tak baca la ilaha illallah, tapi tuan-tuan sedang berzikir ni. Kerana majlis ni majlis zikir. Ni sekarang ni majlis ilmu ni salah satu adalah majlis zikir. Apatah lagi tajuk yang kita baca ialah kitab zikir. Apa makna zikir? Yadhkurullah, ingat Allah. Ya. Tuan-tuan, sebenarnya kunci kepada seluruh amalan ni adalah untuk ingat Allah. Kenapa tuan-tuan baca Quran? Sebab tuan-tuan nak ingat Allah, nak bercakap dengan Allah. Quran tu kan firman Allah. Kenapa tuan-tuan sembahyang? Sembahyang tu nak ingat Allah. Awal-awal lagi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan bersedekah? Sebab nak ingat Allah. Kerana rezeki dari Allah, dan Allah suka sangat siapa yang berkongsi rezeki yang daripada Allah. Apa saja tuan-tuan sebenarnya nak ingat Allah. Kenapa tuan-tuan pergi ke Mekah? Sebab nak ingat Allah. Sebab ada orang kat Mekah ni tak ingat Allah pun. Siapa dia? Abu Jahal pula. Dia lupa Allah, maka tak ada nilai dia walaupun dia duduk di Mekah, dia lahir di Mekah. Tapi ada orang yang jauh daripada Mekah tetapi sanggup pergi ke sana. Kenapa? Kerana nak ingat Allah. Itu labbaik Allahumma labbaik Allah, kami datang ya Allah. Okeylah tuan-tuan sekalian, saya tak boleh saya hurai panjang sangatlah. Allah yazkurullah, tetapi dia zikir pada Allah hatta tatul asyams, sehingga terbit matahari. Tuan-tuan, antara amalan-amalan yang akan meletakkan tuan-tuan pada maqam yang tertinggi di akhirat. Ada seorang aulia, saya cerita rekah tuan-tuan sekalian, ada seorang aulia, dia bermimpi. Dia bermimpi Allah letak dia satu kedudukan di akhirat nanti dengan kedudukan yang tinggi. Wallahu alam, tuan-tuan, ni aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Sebenarnya kita pun boleh, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang saya dengan tuan-tuan mungkin kita tak terfikir ataupun kita tak beramal. Kalau boleh kita solat hajat, ya Allah, aku nak minta denganmu ya Allah, engkau tunjukkan aku di mana tempat aku di akhirat ya Allah. Tuan-tuan pernah minta tak? Pernah tak? Minta, tuan-tuan. Minta sama ada Allah bagi, Allah tak bagi, tapi Allah kata dia akan bagi. Ud'uni astajib lakum. Doa, minta denganku, aku mustajab kamu. Kalau Allah tunjuk kita satu tempat, minta maaflah tuan-tuan sekalian. Kalau kita minta, kalau saya ataupun tuan-tuan minta, ada siapa saja minta, tiba-tiba Allah tunjuk tempatnya di neraka, maka sekarang masih ada peluang yang besar untuk kita menangis sungguh-sungguh merayu pada Allah supaya Allah tukar tempat itu. Tapi aulia ni diminta dengan Allah, Allah tunjuk dia di tempat yang tertinggi, syurga. Cuma yang peliknya, dia duduk tengok-tengok ni di mimpi ni, tuan-tuan. Mimpi ni dia tak boleh jadi dalil, ni sekadar iktibar. Ni kita pun dah faham dah kan. Dia bukan dalil, mimpi tak boleh jadi dalil. Kalau ada seorang, saya mimpi, ya, walau sekalipun kita kata jumpa dengan Rasulullah, mimpi kemudian Rasulullah suruh buat begini, dia tak boleh jadi dalil. Tapi keistimewaannya untuk orang itu, sebab dia bermimpi dengan Rasulullah. Adakah dia suruh juga kita buat sebagaimana dia bermimpi, Rasulullah suruh dia? Itu tak boleh jadi dalil. Walau bagaimanapun iktibar, sedikit pengajaran kalau kita nak ambil. Kalau kita tak nak ambil, tak ada masalah juga. Kerana dalam Al-Quran sudah cukup banyak iktibar, pengajaran. Dia tengok sekitar dia ada di sekitar dia ada makcik yang duduk pada kedudukan yang sama dengan dia.
Akhir sekali dia minta doa pada Allah supaya Allah tunjukkan. Bila mana dia sedar, dia minta pada Allah, dia tunjukkan. Ni kisah tuan-tuan dalam kitab-kitab yang ditulis, tuan-tuan boleh baca lah. Ya. Apa yang saya nak sebut yang tadi. Ya Allah, engkau tunjukkan siapa makcik ini. Sebab aku nak tahu apa amalan dia sehingga kedudukan dia begini. Yang ditunjukkan. Akhir sekali dia dapat firasat atau ilhamnya, dia jumpa makcik tadi. Maka makcik tadi kenal dia adalah aulia, ulama. Cuma dia kata dia nak jadi tetamu. Makcik tu bagi satu tempat lah tuan-tuan sekalian untuk dia. Sebenarnya dia nak tengok bagaimana apa amalan makcik ni. Dia duduk 3 hari. Ringkas cerita tuan-tuan, duduk 3 hari. Dia semak beberapa amalan. Antara amalannya ialah qiyamul lail. Maka seseorang itu tuan-tuan sekalian berada pada kedudukan yang tinggi di akhirat, qiyamul lail. Surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa-siapa yang rasa nak duduk tinggi pada kedudukan di akhirat, dia kena jaga qiyamul lail. Allah teringat sahabat kita tuan-tuan, guru kita almarhum Ustaz Nur Azli Musa. Dia meninggal di Madinah. Kuburnya kita tahulah tuan-tuan, di Baqi'. Saya seminggu duduk dengan dia di Mesir. Di sini pun adalah program tapi tak lama. Seminggu duduk di Mesir. Tapi kalau tanya, tuan-tuan tanyalah kawan-kawan dia yang lain, sahabat-sahabat yang pernah bermalam dengan dia lah. Pergi program beberapa kali juga, duduk 2-3 hari bermalam dengan dia. Saya pengalaman saya tuan-tuan sekalian. Dia ni suka solat. Dia bergurau banyak juga. Dia dengan kita, dia bergurau je, bergurau. Tapi rupanya dia hati dia dengan Allah ni, dia suka solat. Saya nak tidur pukul berapa dah tuan-tuan? Tiap-tiap malam macam ni lah. Lebih kurang dalam pukul 11, pukul 12. Saya kata, Ustaz, saya nak tidur dah ni. Ustaz pun kena tidur lah. Saya bergurau dengan dia. Dia kata, hantar tidur dulu. Saya pun tidur lah tuan-tuan. Tidur ni kita buat tidur. Kita nak tengok dia buat apa. Dia suruh kita tidur dulu. Rupanya dia solat tuan-tuan. Dia ambil wuduk, dia solat. Lepas tu saya kata, Ustaz kena tidur juga Ustaz. Kalau macam ni malu saya, takkan Ustaz duduk solat, saya tidur, malulah saya. Tak apa Ustaz, saya tidur. Tuan-tuan sekalian, dia pun tidur. Saya pun tengok dia. Iyalah nak tengok kawan-kawan dia. Saya celik-celik mata sikit-sikit kecil-kecil. Dia tidur lah. Memang berdengkur lah tuan-tuan. Saya pun dah okey lah, dia tidur, okey, kita pun boleh tidur lah tuan-tuan. Sebab saya tu ditugaskan untuk jadi musyrif, jadi yang bawa dia, yang jaga dia. Jadi saya diminta oleh Ustaz Dasuki, adik dia dengan Ustaz ni. Sebab dulu kita pernah belajar di Mesir. Saya nak cerita ringkasnya ialah solat malam. Kita sebelum tidur, kita dah tidur dah. Kita pun sedar tengok dia solat. Saya kata, Ustaz tidurlah Ustaz. Ya, malulah saya. Ustaz solat, saya tidur. Okey. Kemudian dia tidur, dia berdengkur tau. Tadi berdengkur, saya pun tidur lah. Tidur, saya pun terasa macam bunyi apa-apa. Saya pun bangun. Bangun ni tuan-tuan, pukul 2 ke pukul 2 lah. Dia duduk solat lagi. Jadi tanya kawan-kawan yang macam tu, kalau kita tidur dengan dia, celik solat. Kalau tu kita kata, okey, anak tidur, dia tidur. Kita celik pula, tuan-tuan pukul 3 ke pukul 4, dia solat. Masa mana dia tidur, wallahu a'lam. Itulah anugerah yang Allah bagi pada dia. Meninggal di Madinah. Sebab tu tuan-tuan kena doa. Ya, doa, ya Allah. Walaupun kita rasa tak layak tuan-tuan sekalian, jiran kubur kita berjiran dengan kekasih Allah, Sayyidul Anbiya. Walau bagaimanapun tuan-tuan doa lah. Ya, sekarang ni susah dah nak pergi. Walau bagaimanapun, ya Allah, kalau Allah nak takdirkan mudah kita untuk ke sana. Tapi walau bagaimanapun, bila mana ditanya solat malam, maka aulia ni dia tengok makcik ni solat malam tak? Maka 3 malam ni tak ada solat malam tuan-tuan. Maka amalan yang kedua, dia tengok apakah amalan makcik ni selepas ba'da subhi. Yang ni yang kita nak kaitkan. Sebab biasanya orang-orang yang akan mendapat maqam yang tinggi di akhirat, dalam kitab-kitab disebutnya ialah selepas daripada solat subuh dia berzikir sampai naik matahari. Ini raya Nabi sebut. Lepas solat secara berjemaah, summa qa'ada, dia duduk, yadhkurullah, dia berzikir pada Allah hatta sehingga tatul asyams, terbit matahari. Summa shalla raka'atain, selepas terbit matahari dia akan solat 2 rakaat. Ya, solat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tammah. Maka
orang ini selepas dia solat 2 rakaat, maka pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya seumpama pahala menunaikan haji dan umrah secara sempurna. Ni tuan-tuan sekalian. Hadis ni antara diriwayat daripada At-Tabrani. Sanad hadis tersebut adalah baik sebagian terdapat dalam Majma' Az-Zawaid jilid yang ke-10 muka surat 104. Banyak lagi hadis-hadis, saya baca satu tu je tuan-tuan. Wirid selepas solat. Solat pula solat subuh macam kita baca tadilah. Susunan dia. Okey, baik tuan-tuan. Saya nak ringkaskan sikit lagi di sini. Kalimah warid. Bila mana saya dengan tuan-tuan berwirid, dia akan datang pada kita satu keadaan yang namanya warid. Okey tuan-tuan ya. Wirid, kita baca-baca wirid, kita akan dapat warid. Ni istilah lah tuan-tuan ya. Dari sudut bahasa apa makna warid? Warid ialah sesuatu yang datang. Tu warid. Kita berwirid, kita akan dapat sesuatu ataupun sesuatu akan datang pada kita. Contoh seperti dikatakan telah warid kepada kami si fulan, iaitu telah datang seseorang itu ya kepada kita. Menurut istilah pula, warid bermaksud dengan pemberian ilahiyah yang dicampakkan, pemberian daripada Allah yang dicampakkan oleh al-haq Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati para walinya, lalu dia memperoleh sumber inspirasi. Ini bahasa barulah tuan-tuan ni. Ada ulama terjemah warid ni ialah sesuatu ilham yang Allah bagi pada kita, yang akan datang dalam hati kita, sehingga hati kita tuan-tuan sentiasa lapang, sentiasa tenang. Orang zikir dia tenang, orang zikir dia lapang. Baik, ada juga ulama sebut apa makna warid, dia akan datang nur. Hati saya, hati tuan-tuan, cuma kita tak terasa tadi, ataupun kita tak rasa tuan-tuan, mungkin nur kita ataupun cahaya hati kita ni tak cukup orang apa? Tak cukup bergemerlapan ke apa? Tak cukup kuat. Tujuan apa tuan-tuan? Bila mana kita berwirid, datang dalam hati kita warid ataupun anugerah daripada Allah. Salah satu anugerah Allah ialah hati kita bercahaya. Dan sebagaimana hati ni, saya pernah sebut pada tuan-tuan, mata ni dia tak boleh melihat kecuali dengan cahaya. Ya. Kita melihat ni bukan sebab kita ada mata. Kita melihat sebab kita ada penglihatan pada mata. Sebab ada orang ada mata, dia tak boleh melihat, namanya buta. Kenapa dia buta? Sebab orang buta ni bukan dia tak ada mata, dia tak ada penglihatan. Jadi saya dengan tuan-tuan boleh melihat sebab ada mata dan penglihatan. Tapi ada orang ramai ada penglihatan tapi tak nampak juga sebab tak ada cahaya. Mungkin dia duduk dalam gelap. Maka yang saya dengan tuan-tuan dapat melihat sekarang ni sebab ada cahaya untuk mata ni. Tapi kita faham tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan, Allah bagi 2 jenis mata, satu lagi ada mata hati. Maka sebagaimana mata ni perlu cahaya untuk melihat dan nampak apa yang dilihat, maka begitulah cahaya mata hati ni. Ini yang dinamakan kasyaf. Maknanya saya dengan tuan-tuan ni tak kasyaf, dah kasyaf ke belum tuan-tuan ya? Apa makna kasyaf? Kasyaf ni dia panggil apa? Kalau terjemah bahasa kita biasa, dia panggil pandang tembus ke apa? Depan saya, depan tuan-tuan ni ada hijab, ada dinding, ada tabir, sehingga saya dengan tuan-tuan tak boleh melihat alam yang lain. Sedangkan depan saya, depan tuan-tuan ada alam lain tuan-tuan ya. Ada alam malaikat, ada alam jin. Itu yang kita faham, ada alam mulk, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Yang ini kadang-kadang jarang dibahaskan oleh kita di masjid-masjid, tapi kalau kita belajar dengan guru-guru, maka ada orang tu, subhanallah tuan-tuan sekalian, dia boleh lihat sebagaimana Nabi boleh lihat ada mayat yang kena seksa dalam kubur. Sebab apa? Yang kita sedia malu sebab mengumpat dan sebagainya. Maka Nabi ambil lepas sama Nabi baca doa. Maknanya kalau saya dengan tuan-tuan diberi kasyaf oleh Allah, bila mana kita ziarah ke kubur, kalau takdir Allah dengan izin Allah, boleh melihat orang yang dalam tu. Tapi sebenarnya tak ada makna pun kalau kita boleh melihat. Kerana apa? Kerana kasyaf sebenarnya ialah kita nak melihat kebesaran Allah. Ada benda-benda yang sir yang Allah rahsiakan daripada pandangan orang yang awam seumpama kita lah tuan-tuan sekalian ya. Yang diberi oleh aulia-aulia Allah. Sebagaimana Nabi malam Isra wal Mi'raj dibuka kepada Nabi ya, ada orang kata lihat dengan mata mana? Dengan mata hati. Sehingga dibahaskan adakah Nabi lihat Allah pada malam itu? Ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan bahawa Nabi lihat Allah pada malam Isra wal Mi'raj. Lihat dengan apa? Dengan mata hati. Bukan dengan mata ni, kerana mata ni tak akan mampu melihat. Ya, mata ni tuan-tuan, yang sebelah ni ada bilik belakang ni. Ada nampak tak dalam bilik? Tak nampak. Takkan tak nampak? Yalah, ini mata ni. Tapi kalau mata ni tuan-tuan dia boleh nampak. Bahkan dia boleh nampak dalam hati tuan-tuan ni. Saya pernah sekali duduk dengan, tapi banyak kali dah saya cerita tuan-tuan sekalian.
Seorang pakcik masa di Hadramaut. Tahu kalau ada masa tetap pergilah ke Tarim Hadramaut. Dia panggil bandar Madinatu Aulia. Di situ bandar para aulia. Siapa yang pernah duduk di situ, apatah lagi yang kalau duduk tahun-tahun, memang akan jumpa lah tuan-tuan. Ya. Saya duduk sekejap pun jumpa, nampak pakcik biasa saja. Masa tu saya makan dengan dia, ada satu rombongan pergi dengan ramai rombongan tu. Kebetulannya makan dengan dia. Adalah peristiwa pada masa duduk tengah makan. Orang Arab ni tahu, dia makan lauk dulu, baru dia makan nasi. Kita akhir sekali dia ambil lauk tu, dia makan dulu. Jadi saya pun ambil lauk dia, letak kat tengah supaya makan sama-sama. Dia ambil lagi, letak kat itu. Akhir sekali pakcik tu cuik saya, dia kata jangan. Bila mana kita dah lauk duduk tengah, arak dua orang tu ambil lauk letak kat depan dia, sebab dia makan lauk dulu. Ni arak mana tuan-tuan? Ke semua jenis arak macam tu. Saya pun ambil lauk tu letak tengah, sebab saya dengan pakcik tu belah kanan saya, makan nasi saja. Pakcik tu pula bila mana dah mula makan, dia tak tengok pun lauk tu tuan-tuan, tak tengok kat orang, dia duduk makan ni depan dia tu lah. Akhir sekali bila dia tengok, mungkin dia tengok kelakuan saya, ataupun dia faham hati saya ni. Dia faham. Akhir sekali saya cakap dalam hati saya kata kepada dua orang Arab depan ni, saya empat orang. Arab tiga, saya seorang je Melayu masa tu, duduk makan dalam satu talam. Saya cakap kat Arab tu dalam hati saya kata qalilul adab. Tak ada adab. Ya, sehingga tak ada adab maknanya saya dengan pakcik tu makan nasi saja. Dia tu makan lauk dua orang tu. Bukan masalah makan sangat tu, tak masalah adab. Qalilul adab. Pakcik tu tuan-tuan sekalian, maka saya yakinlah takkan saya nak cakap terang-terang duduk tengah makan kata kat orang. Mesti kata dalam hati, ni masalah ni, tuan-tuan kata dalam hati ni. Pakcik tu cuik beha saya, dia tepuk beha saya, dia tunjuk kat hati saya. Dia tunjuk hati dia tunjuk hati saya. Dia buat macam tu tuan-tuan. Jadi saya pun kata, termenung sekejap, rasa-rasa cakap dalam hati. Maknanya pakcik tu dia dengar, atau dia nampak kalam yang berlaku dalam hati kita, pakcik tu. Wallahu alam aulia, tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Ni benda-benda apa yang kita nak sebutnya ialah warid. Bila mana kita berwirid, dia datang warid, dia datang nur dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, sehingga kan hati kita bercahaya, yang akan menyebabkan mata hati kita boleh nampak. Dia tidak sama dengan nampak sebagaimana mata yang kita lihat, tapi dia nampak. Dan kasyaf ni pula kata ulama, dia ada kasyaf telinga. Dia bukan kasyaf mata saja tuan-tuan, dia ada kasyaf telinga. Ada, kalau kita mengaji tentang dulu tuan-tuan sekalian, ada satu murid, pengajian berlaku di Baghdad. Jadi murid yang berada di Basrah ni tuan-tuan sekalian, tak boleh datang ke Baghdad dengan sebab-sebab tertentu. Guru dia kata apa? Kamu duduk di Basrah tak ada masalah, aku akan mengajar daripada Baghdad, kamu duduk di Basrah. Ataupun aku mengajar di Basrah, kamu duduk di Baghdad. Kamu buat satu bulatan, kamu bawalah ya anak-anak murid yang dia duduk dalam bulatan tu, boleh dengar tuan-tuan satu-satu pengajian. Macam kita malam hari pagi ni lah, balik rumah buat bulatan kat rumah, masuk dalam bulatan tu tuan-tuan sekalian. Guru mengajar kat masjid, boleh dengar. Subhanallah. Sebenarnya apa? Bukan lagi dengar dengan telinga yang ada ni, telinga hati. Allah, ayat saya lupa tuan-tuan sekalian ni. Ada ayat Quran, bukan setakat pendengaran dengan telinga yang ni, dia ada telinga. Rupa-rupanya hati ni, dia bukan setakat ada telinga, dia ada mata, dia ada telinga, dia ada mulut. Ini hati, ruh sebenarnya tuan-tuan sekalian. Maka ruh kita bercahaya, jiwa dalam kita bercahaya. Sebab apa? Sebab hasil daripada wirid tadi. Saya nak ringkaskan tuan-tuan, sebab pagi ni saya nak khatam dah, saya tak nak baca panjang-panjang dah tuan-tuan ya. Baik, saya nak ringkaskan sikit lagi. Cumanya perkataan warid ni biasanya yang ditulis dalam kitab ni, anugerah yang terbesar yang Allah bagi kepada para walinya. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya zikir ni akan mengangkat seseorang sampai kepada satu tahap jadi wali Allah. Sebab tu wali-wali Allah ni disebut ahlu zikir, orang-orang yang banyak ingat Allah. Kita nampak mereka bercakap dengan kita, tapi hati mereka dengan Allah. Kita nampak mereka ni duduk berinteraksi dengan kita, sebenarnya mereka berinteraksi dengan Allah. Ada satu tu, setiap kali anak murid dia datang pada dia, dia tanya, kamu nama apa?
Anak murid khidmat, ahli khidmat yang berkhidmat pada syekh dia. Setiap kali dia khidmat bawa apa-apa, bawa air, bawa air wudu, bawa air minum, bawa kitab. Kamu nama apa? Akhir sekali anak murid kata, wahai tuan guru, dah lama saya berkhidmat dengan tuan guru ni, dengan syekh. Takkan syekh tak ingat lagi nama saya berapa kali nak tanya ni. Macam tuan-tuan saya tanya nama tuan-tuan. Tiap-tiap kali saya datang, tuan-tuan tanya nama saya. Ustaz nama apa Ustaz? Hai. Saya kata takkan tak ingat lagi nama saya tuan-tuan. Dah nak khatam buku ni. Akhir sekali tuan-tuan tahu dia jawab apa? Dia kata, aku tak pernah ingat nama sesiapa pun kerana dalam hati aku ni, dalam hidup aku ni hanya ada satu nama je. Allah. Ni tuan-tuan boleh dah cakap kat isteri kalau terlupa nama nak. Abang ingat tak nama saya ni? Tak, saya tak ingat. Semua nama saya tak ingat. Hanya nama Allah saja. Aulia. Lepas tak ada anak murid tanya dia, kenapa kadang-kadang tingkah laku syekh ni pelik? Dia kata, apa masalah? Yalah kadang-kadang begini bercakap, saya pun tak faham. Kerana kadang-kadang aku bukan bercakap dengan kamu, aku bercakap dengan Allah. Sudah. Ni tuan-tuan ni jangan buat macam ni lah. Kita ni orang awam tak boleh lah kan. Tapi nak bagi tahunya, ada orang atas muka dunia tuan-tuan hidup dia sepenuhnya dengan Allah. Allah. Sekarang apa? Hasil daripada wirid, himpunan zikir-zikir. Baik, cuma saya rekahkan sikit ginilah tuan-tuan sekalian ya. Antara wirid asas ahli sufi ni, tuan-tuan pergilah dengan guru sufi mana pun, guru tarekah mana pun, para habaib, para masyayikh mana pun, dia ada 3 amalan paling asas. Sebab wirid dia bahagi 2, wirdul am dengan wirdul khas. Wirid umum, wirid khusus. Maka saya dengan tuan-tuan sebagai orang awam ni, kita boleh berpegang dengan wirid ni. Dia ada 3 tuan-tuan sekalian yang paling asas. Yang pertama sekali ialah istighfar. Ni wirid paling asas. Inilah wirid ahlus sufi. Istighfar, iaitu dengan lafaz astaghfirullah. Ni paling ringkas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Selepas kalau dia tulis di sini begini tuan-tuan, 100 kali ini selepas muhasabah diri terhadap segala kesilapan. Kadang-kadang kita duduk seorang-seorang tuan-tuan, ya Allah banyaknya dosa aku ya Allah, banyaknya kesilapan aku, kelalaian aku ya Allah. Hatta dalam sembahyang aku lalai, masa aku berdoa pun aku lalai ya Allah. Kita insafi apa yang ada tuan-tuan sekalian yang kita itu. Maka kita pun astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Bertujuan mengembalikan catatan amalan agar berada dalam keadaan suci bersih. Salah satunya tuan-tuan, kenapa istighfar? Selain daripada kita nak bersihkan dosa kita nak bersihkan buku catatan amalan kita. Agar buku catatan amalan itu dihapuskan catatan itu terhadap dosa-dosa yang ada. Dia kena ingat tuan-tuan sekalian, Allah ni nama dia Ghafir, Ghaffar, Ghafur, At-Tawwab, Al-Af. Ni nama-nama berkait dengan dosa. Bukan Allah, kita berdosa. Kita boleh minta dengan Allah ampun? Boleh. Sebab Allah tu Ghafir. Ada suatu surah Ghafir. Dia ada beberapa nama. Kenapa? Sebab Allah tu Ghafur. Kenapa? Sebab Allah tu Ghaffar. Kenapa? Sebab Allah tu Tawwab. Kenapa? Sebab Allah tu Al-Afu. Itu antaranya. Cuma di antara banyak-banyak nama Allah tu, ada nama Allah Al-Afu, iaitu Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf. Bukan setakat dia maaf dan ampunkan kita, dia hapuskan dosa-dosa itu dalam buku catatan amalan kita. Yang ni yang paling penting tuan-tuan. Sebab tu Nabi, cinta Nabi pada saya, pada tuan-tuan, pada kita semua, pada umatnya. Pada Ramadan, di saat Allah membuka sepenuhnya pintu keampunan, Nabi ajar kita guna nama Allah, bukan Ghaffar, bukan Ghafur, bukan Tawwab, bukan Ghafir, iaitu Al-Afu. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul af fa'fu anna. Sepatutnya saya dengan tuan-tuan baca Ramadan, selepas Ramadan sehinggalah sampai kepada Ramadan dia akan datang nanti. Ya, tapi biasanya saya dengan tuan-tuan, biasanya dalam Ramadan kita ulang banyak. Tapi kenapa Nabi minta kita ulang banyak? Kerana di situ namanya Al-Afu. Untuk hapuskan buku catatan amalan tu daripada dosa-dosa yang telah tercatat. Ini penting tuan-tuan sekalian ya, supaya dia bersih, dia suci. Baik, yang kedua saya ringkaskan, yang kedua berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang paling afdal, dia selawat dengan menyebut ahli keluarga Nabi dan termasuklah sahabat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kena sebut ni selawat yang paling afdal. Tuan-tuan ingat Habib apa ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang meninggal muda tu, yang Indonesia tu, Habib Munzir. Habib Munzir ni hampir setiap malam dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, minta maaf saya sebut, ni antara guru saya sebut. Kalau tuan-tuan umur dah 40 ke atas, sekali pun tuan-tuan tak pernah lagi bermimpi dengan Rasulullah, ada masalah dalam kehidupan tuan-tuan. Maka pandai-pandailah tuan-tuan ya, berdoa, merayu, menangis, solat hajat. Sebab tu kadang-kadang saya tanya, tuan-tuan pernah tak solat hajat untuk supaya Allah bagi tuan-tuan mimpi dengan Rasulullah? Pernah tak solat hajat? Pernah ya? Solat hajat nak periksa pernah anak kita nak periksa. Solat hajat nak kahwin. Solat kahwin ni kena ada dua, solat istikharah dengan solat hajat. Tuan-tuan solat istikharah saja ke solat hajat saja? Walau bagaimanapun, pernah tak tuan-tuan solat hajat? Solat hajat 4 rakaat, solat hajat 12 rakaat untuk menunjukkan betapa saya dengan tuan-tuan berhajat sungguh. Untuk apa? Untuk mimpi jumpa Rasulullah. Karena siapa yang pernah mimpi jumpa Rasulullah di dunia, pasti dia akan bertemu Rasulullah di akhirat. Mintalah tuan-tuan. Tapi ada guru saya sebutlah ya, dia kata seorang Habib tu, dia kata kalau umur kamu dah sampai 40 ya, ke atas, tak pernah satu kali pun kamu bermimpi dengan Rasulullah, mana kamu ada masalah. Cuma nak cerita Habib Munzir tadi, dia setiap kali dia mimpi Rasulullah, dia tanya sebab dia nak meninggal dunia, dia rindu Rasul. Rasul kata kamu akan jumpa aku sebelum umur kamu 40. Maka bila mana umur dia 39, lebih dekat 40, dia meninggal dunia. Antara apa yang disebutnya bila mana dia mimpi jumpa Rasulullah. Tapi bab ni dah selawat ni macam-macam tuan-tuan boleh selawat, tak ada masalah. Selawat Ibrahimiyah, selawat Tafridiyah banyak. Tapi antara selawat yang afdal mesti masuk sekali nama keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Apa pun jenis selawat tuan-tuan baca je lah. Baca berapa? 100 kali. Kemudian amalan yang terakhir tuan-tuan, wirid yang paling asas yang terakhir ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh juga baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu ala apa ni? Hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh. Tapi walau bagaimanapun paling ringkas la ilaha illallah. Inilah wirid ahli sufi yang paling ringkas. Adapun wirid yang kedua namanya wirdul khas, wirid khusus. Wirid khusus ni tuan-tuan, yang ini kalau kita ada mursyid, tu dia akan lihat situasi kerohanian kita, maka dia akan bagi apa sahaja secara khusus untuk saya dengan tuan-tuan. Yang ni tak boleh kita bagilah, sebab yang ni kalau ada murabbi. Sebab tu salah satu tuan-tuan sekalian ni dalam bab ni tuan-tuan minta doa dengan Allah sungguh-sungguh supaya Allah datangkan pada tuan-tuan, ataupun Allah bagi pada tuan-tuan untuk bertemu dengan para mursyid. Dalam satu kitab Ar-Rasail Ad-Darqawiyah, ya Sayyidi Mulai Al-Arabi Ad-Darqawi, sesiapa yang dia nak tahu bahawa dia diberi anugerah yang besar oleh Allah, limpahan kurnia yang luas oleh Allah, salah satunya ialah dia dipertemukan dengan awliya, dengan wali mursyid, dengan murabbi mursyid. Kerana murabbi mursyid ni tuan-tuan sekalian, dia akan dihantar oleh Allah khusus untuk seseorang yang Allah nak orang ni untuk berada dekat dengan Allah secara kerohanian. Wallahu alam. Gitulah tuan-tuan ya, sedikit. Ada soalan ke? Macam biasa, saya tengok sekejap. Di musim-musim ni silap saya. Lama saya kuliah hari ni ya. Kuliah musim PKP ni tak boleh lama. Saya terlupa tuan-tuan sekalian. Kita tak payah jawablah soalan ni. Ada soalan ke Tuan Haji? Mana soalan ni? Ya ni daripada ada mesej. Ni ada persendirian ni. Pada Tuan Haji Abalan ni saya panggil. Ada nas ke amalan nisfu Sya'ban? Amalan nisfu Sya'ban ni tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa malam yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Antaranya kata ulama ialah malam yang paling hebat sekali ialah malam Isra wal Mi'raj. Tapi ada setengah mengatakan malam Lailatul Qadar. Tapi malam yang paling hebat ialah malam Isra wal Mi'raj. Karena itulah anugerah solat
yang sedang kita solat ni, itulah anugerah yang paling besar ya Allah bagi pada malam Isra wal Mi'raj. Yang kedua katanya malam Lailatul Qadar, yang ketiganya ialah malam nisfu Sya'ban. Masalah sekarang ni ditanya soalannya, ada nas ke amalan nisfu Sya'ban? Nas ni memang banyak tuan-tuan sekalian. Ya, nas-nas. Cuma kadang-kadang bagus juga Tuan Haji tanya ni, ada nas. Dia dalam Islam ni dia ada dua keadaan, ada nas dengan ada dalil. Nas Quran dan sunnah. Sebab tu kadang-kadang ada orang ni ada dalil tak? Dalil banyak. Nas sama ada nas tu daripada Quran atau nas tu daripada hadis. Nas ni perkataannya lebih khusus kepada Al-Quran dan hadis. Dalil banyak, ijma' ulama dalil, qiyas dalil, qawaid fiqhiyah tu boleh menjadi dalil. Apa lagi? Kaedah-kaedah yang kita kata tuan-tuan, sebab hukum ni dia ada sumber hukum. Sumber hukum ni tuan-tuan dia ada 4 sumber hukum. Sumber hukum yang asal, sumber hukum yang furu', sumber hukum yang menjadi khilaf di kalangan para alim ulama. Ada ulama ni guna sumber hukum ni, ada ulama ni tak guna apa sumber hukum ni. Ada sumber hukum yang hanya Imam Syafi'i saja guna, imam lain tak nak guna. Sebab tu kadang-kadang kita ni bila mana kita orang awam, minta maaf tuan-tuan ni, kita orang awam ni kalau kita berbicara tentang sesuatu sedikit menjadi, tapi ialah kadang-kadang sebab kita diajar juga oleh ustaz-ustaz yang tertentu. Ni hadis ni sahih. Ada hadis ke ni? Dia tuan-tuan nak hadis ke nak dalil? Maka dia tanya pula, ada dalil ke? Dalil ni dalil mana tuan-tuan nak dalil? Dalil ni banyak. Ada ulama, contoh tuan-tuan macam sapu tiga helai rambut ni Imam Syafi'i saja guna dalil ni, ulama lain tak guna dalil. Jadi kalau tuan-tuan mazhab lain tak ikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan, ni yang menjadi masalahnya. Sekarang ni tuan-tuan mau ikut mazhab mana? Gitulah. Tapi walau bagaimanapun nanti saya dalil yang begitu banyak tuan-tuan sekalian, saya pun silap juga kalau saya bawa tajuk nisfu Sya'ban pun boleh juga. Tapi nanti saya postkan dalam kepada Tuan Haji dan Indonesia dalil-dalil yang begitu banyak tuan-tuan sekalian untuk beramal pada malam nisfu Sya'ban. Cuma contoh baca Yasin Ustaz, ada dalil ke? Baca Yasin ni dalil, dia baca Quran lah. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nak baca apa Quran ni? Bacalah mana-mana pun tuan-tuan nak baca. Malam nisfu Sya'ban saya nak baca apa Ustaz? Bacalah. Kalau tak nak baca surah Yasin, baca surah Baqarah. Sebab malam nisfu Sya'ban ni ialah malam yang kita kata ada barakah. Suatu malam yang penuh dengan barakah. Kalau malam itu adalah malam yang barakah, tuan-tuan bacalah apa sahaja pun. Tuan tak nak baca Quran, tuan-tuan berzikir, tak nak berzikir, tuan-tuan buatlah apa sahaja sedekah. Cuma ada orang kata ada puasa nisfu Sya'ban ke Ustaz? Tuan-tuan puasa sunat macam biasa. Lillahi ta'ala, bukan li nisfu Sya'ban. Macam bulan Ramadan tu pun kita bukan puasa sebab Ramadan, kita puasa kerana Allah. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, bukan li Ramadan. Maka yang ni sebenarnya kunci-kunci dia. Buat amalan kerana Allah, sama ada malam nisfu Sya'ban ke malam tidak nisfu Sya'ban, tu boleh tuan-tuan. Nanti saya tidak mendetili berkaitan dengan dalil-dalil ni. Ada duduk baca 2-3 hari ni ada baca tuan-tuan sekalian, tapi saya rasa itu. Tapi dalilnya ada, nasnya ada. Wallahu a'lam gitulah. Ya, soalan lain tak jumpa ni tuan-tuan. Yang mana? Tak masuk. Tak masuk. Apakah dibolehkan membaca doa sore, pagi dan wirid tanpa berwuduk? Boleh. Ya, kalau sekadar wirid tanpa wuduk boleh tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Apakah dianjurkan mengucapkan subhanal malikil quddus setelah solat 4 atau 8 rakaat tarawih? Apakah tidak selayak diucapkan setelah solat witir? Yang ni tuan-tuan, bacaan-bacaan yang telah disusun oleh para alim ulama ni, apakah dianjurkan selepas solat 4 atau 8 rakaat, apakah tidak selayak diucapkan setelah solat witir? Dia tuan-tuan, bacaan ini telah disusun oleh ulama secara ijtihadi. Secara ijtihadi maknanya ulama tu mengatakan boleh baca, ada yang tak boleh baca. Sebenarnya mana-mana tempat pun kita boleh baca, tapi yang lebih sesuai, lebih afdal, lebih utama. Macam kita zikir pagi lah tuan-tuan, nak baca subhanallah dulu boleh, tapi tuan-tuan tak nak baca subhanallah, baca la ilaha illallah dulu, ataupun baca Allahu akbar dulu boleh. Tapi biasanya kita baca subhanallah dulu, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi kalau lah satu pagi tu imam kata Allahu akbar, Allahu akbar, imam ni lupa subhanallah ke? Boleh.
Tak ada masalah. Macam selawat juga duduk bincang. Nak selawat ke 4 rakaat ke 2 rakaat? Solat tarawih lepas 2 rakaat ke lepas 4 rakaat? Ke lepas 8? Yang ni benda-benda begini ni tuan-tuan sekalian, boleh. Mana-mana pun kita ikut imam yang baca, kita ikut je lah. Kalau kita tak nak ikut pun tak ada masalah. Dia tidak menjadi suatu dalil yang wajib. Wallahu a'lam. Setakat itulah tuan-tuan sekalian. Minta maaf mungkin terpanjang sikit pada pagi ni. Minta maaf banyak-banyak. Dan insyaAllah buku ni saya rasa kita khatam di sinilah tuan-tuan sekalian. Dan insyaAllah pada Ramadan ataupun ba'da Ramadan, lepas daripada Ramadan kita baca kitab lain lah insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allah